salah janji dia ada bahasa Inggeris dengan BM tu lah. Okey. Yang kedua ni pemberian maklumat tentang RAM. Dah tak ada bagi. Dia bagi macam mana? Kot lah korang dah tahu ke? Teacher bagi tahu je lah. Dia akan bagi a piece of paper periodic table. Dia bagi periodic table kat belakang tu. Maksudnya kena tahulah macam mana kita nak tengok periodic table. Dia banyak kelebihan dan juga risiko jugalah kalau dia bagi periodic table sebiji macam tu. Kelebihan dia apa? Okey, kelebihan dia pertamanya kita boleh tahu ejaan. Ejaan contohnya macam ejaan yang selalu salah kan, yang selalu salahnya potassium. Nampak macam biasa kan, tapi student selalu teacher jumpa dia buat double T. Sedangkan potassium cara eja dia double S kan, 1T double S potassium macam tu. Ataupun ejaan fosforus ke apa-apa yang dia soalan minta dia kita name the substance. Name tu kena tulis kan, kena eja kan. So periodic table boleh membantu jugalah kan. Lepas tu apa lagi yang kita tahu? Simbol. Mungkin pelajar rasa macam time exam rasa macam sure tak sure, benda dah biasa buat tapi rasa tiba-tiba tak sure. Pergilah periodic table tu tengok pada simbol. Simbol kena betul Kalau contohnya aluminium. A tu memang kena huruf besar, jangan tiba-tiba teacher jumpa AL kecil dua-dua ataupun dua-dua besar ke, tak boleh lah. AL, korang tahu kan macam mana kan. So tengoklah periodic table tu kalau tak sure. Okay, bila kita dalam exam, since format baru ni dia bagi periodic table, dia tak bagi dah kat bawah tu RAM kan, kat bawah soalan tu. So apa nak kena buat pertama sekali kan, kalau korang dah dibenarkan buka kertas soalan booklet tu, korang boleh detach. Maksudnya boleh cabut periodic table tu letak kat sebelah boleh. Cuma kalau dia kata hantar semua kan kita tak boleh nak tinggal apa-apa kan atas meja kan. So just selitkan je lah dalam buku booklet kita tu. Kita boleh cabut. Sebabnya dia akan jadi susah kat pelajar nak tengok, nak belik ke belakang depan, jadi susah lah. So apa yang teacher bagi tahu ni daripada ni lah orang yang dipercayai lah, memang dia berpengalaman lah, dia kata yang itulah yang terbarunya. So boleh cabut and then letak kat sebelah kita sebelum menjawab tu. Okay. And then lagi itulah setakat itulah format, yang benda-benda lain nanti teacher bagi tahu lah. Okay, take note kat situ. Kalau ada lagi benda baru nanti teacher bagi tahu. Setakat ni yang itulah yang teacher dapat. Okay, jom kita start pergi pada latihan properties dulu. Okay, latihan properties. Sekejap teacher share dulu screen. Kita try dulu buka soalan yang ni teacher ada minta kan homework buat soalan nombor 1 dan juga 4, tapi tak semua hantar. Tak apalah tu, nak hantar lah kan. Kalau tak nak hantar tu tak ada markah lah. Cuma tak adalah banyak sangat kan. Okay, pergi kat nombor 1 ni. Okay, siapa yang dah hantar ataupun bakal hantar, tengok jawapan teacher tengok jawapan teacher. Okay. Bising sikit lah, ada construction kat area rumah teacher ni. Ada bunyi apa tu, lori lah apalah. Okay. So pergi kat soalan ni kan, subjective question ni. Okay, ini kan soalan ni melibatkan electrical conductivity. Kalau korang perasan, teacher pernah bagi satu nota tau kat korang tentang electrical conductivity. Sekejap teacher send kat group Yang ini kalau perasan lah. Teacher ada send tu. Okay, teacher baca lah kan. Nak buka banyak sangat. Type tu pening. Okay, electrical conductivity ni selalu keluar dalam soalan yang melibatkan properties of ionic compound dengan covalent compound. Dia bagi contoh soalan macam mana? Macam ni lah yang teacher tunjuk nombor 1 ni. Okay, so pertama sekali awak kena tahu electrical conductivity ni siapa yang boleh conduct electrical lah. Siapa yang boleh conduct electricity lah. Okay, kalau dalam metallic bond, teacher bagi tahu dulu nota yang teacher bagi kat group dulu In metallic bond, metal can conduct electricity. Metal boleh conduct electricity. Tapi dalam keadaan apa sahaja yang dia boleh conduct? Solid dengan molten sahaja. Aqueous tak ada untuk metal tak ada. Dia tak boleh conduct electricity. Sebab aqueous ni untuk
ionic compound sebab dia ada ions kan. Kalau metal ni dia ada ion saja. Sebab itulah solid dengan molten saja dia boleh conduct electricity. Okay, pergi kat satu lagi ionic compound. Dia ada 3. Satu metallic bond yang melibatkan metal sahaja. Kedua ionic compound yang cation dan anion kan. Yang ketiga covalent compound. Tu je yang kita belajar tentang properties. So tengoklah balik pada nota teacher tahu buatlah nota yang baru kan yang lagi proper kan. Ni teacher macam sekali imbas kan, macam teringat nak buat. Tulis teacher bagi kat form 4 lah masa tu. Okay. So in ionic compound, dalam keadaan apa dia boleh conduct electricity? Ionic compound boleh conduct electricity sebabnya dia ada ions yang bergerak. Tapi dalam keadaan apa sahaja yang dia bergerak? Aqueous dengan molten. Sebab dia ada free moving ions. Tu keyword dia. Kalau dalam metallic bond, metal tu dia boleh conduct dalam solid dengan molten sebab apa? Keyword dia adalah dia ada delocalized electron in a sea of electron. Teacher dah highlight kat situ kan, tengok nota tu. Okey, tapi kan pergi ionic compound tu dalam keadaan apa dia tak boleh nak conduct electricity? Satu sahaja iaitu solid. Sebab apa? Solid bila dalam keadaan solid ions tu berada dalam apa? Ions tu duduk dalam apa? Kalau ionic compound ni, kalau dalam keadaan solid tu dia duduk dalam apa yang teacher selalu ada sebut tu? Dia ada rumah dia. Kita panggil apa? Siapa ingat? Ions. Lattice. Lattice structure tu rumah dia lah. Tu rumah dia lah, rumah untuk ions yang di dalam solid. So bila dia duduk dalam lattice structure dia tak boleh bergerak. Tak boleh bergerak lah kan. So bila tak boleh bergerak, dia tak ada ions yang boleh bergerak yang untuk bawa, untuk carry charge tu lah. Kan? So dia tak boleh conduct electricity. Okay, pergilah. So ingat ionic compound, dua keadaan saja aqueous dengan molten. Sebab dia ada free moving ions. Solid tak boleh. Okay, covalent compound, bagilah apa-apa state pun dia tak boleh conduct electricity sebab dia tak ada ions. Sebab dia non-metal kan, covalent compound. So dia exist as a molecule and no free moving ions. Okay, pergi, itu teacher baca dalam nota yang teacher bagi kat group kan, teacher tak buka kan. Kan ada yang baru masuk kan, pelik kenapa apa yang teacher cakap kan. Okay, so jom kita pergi kat soalan macam ni. Okay, dia bagi melting point, boiling point tu sebab dia nak suruh tentukan state lah tu. Kejap Ini melting point dengan boiling point. Okay, electrical conductivity, solid state dengan dissolve in water. Dissolve in water ni state apa? Aqueous. Betul. Kalau ada perkataan dissolve in water ni AQ lah ni. AQ. Okay. Alright, so kita nak tengok kat sini. Solid at room temperature. Hari tu kan kalau siapa yang ingat lah dia, teacher tak ingat tajuk apa tu tajuk ni lah. Sekejap. Tak ingat lah tajuk chapter tu kot, structure of atom. Cikgu tu kata dia ambil room temperature tu 24 kan. Tapi teacher ambil 25 kan. Diterima. Mana-mana. Dia tak jauh pun kan. Okay, jom kita pergi tengok yang manakah substance yang dalam keadaan solid kat room temperature. So kita pergi kat sini. Ni siapa yang tak buat lagi. So kita pergi A. Substance A dulu. So teacher pernah ajar kan. Kita buat kalau dia soalan yang macam ni yang melibatkan kita tanya keadaan state kat room temperature ni, kita buat dulu macam ni. Solid. Lepas tu, lepas solid jadi liquid. Lepas liquid akan jadi gas. Macam tu. And then bila dia tanya soalan macam ni, dia suruh teka kan. Siapa yang dalam keadaan solid kat room temperature, dia mesti kena bagi melting point dengan boiling point. Kalau dia tak bagi, soalan tu tak lengkap lah. So macam mana kita nak teka kan? Siapa yang solid kat room temperature? So room temperature, room RTP lah teacher buat. Room temperature yang tertukar pula dengan standard tu kan. 24 room temperature tulis penuh lah. Teacher ambil 25 lah. Okay. Alright, so melting point, boiling point ni teacher dah ajar dulu kan? Teacher dah pernah ajar dah, ada yang kata tak ingat. Okay, melting point kat mana? Solid ke liquid ke gas? Melting point duduk kat mana? State yang mana? Solid ke liquid ke gas? Solid ke liquid. Sebab nama dia melting, dia peleburan mestilah daripada solid ke liquid. So maksimum yang kalau lah satu substance tu sampai kat melting point, maknanya dia ada kat sini lah. Okay, untuk yang boiling point dia adalah proses daripada satu substance tu dalam keadaan liquid nak pergi ke gas. So bila dia capai boiling point, maknanya dia dah bertukar jadi gas. So nya room temperature ni kita boleh teka lah sebenarnya macam mana. Tengok sini.
Siapa yang rasa dah mahir senang tu korang tengok je lah Okay. So ini kita tengok kat sini A dulu. Okay, A dia kata melting point dia 800.5. So letak sini 800.5. Okay, boiling point dia 2100. Korang rasa lah kat mana 25 tu duduk kat sini? Kat A ni. Belah mana? Kiri ke? Kanan ke? Tengah ke? Kat mana? Kiri. Kiri. Tersangat-sangat kiri kan? Sebabnya 25 dengan 800.5 ni sangat jauh beza kan? So 25 mungkin kat belah-belah ni lah. Belakang-belakang tu. So A ni adalah solid at room temperature. So letak A. A macam tu. Okay, pergi kat B pula. Okay, B pula. Mungkin yang dah mahir tu tak apalah. Ni teacher sebab teacher tak sempat buat intervention. Teacher ingat nak sambung masa kat sekolah nantilah. Sebab nak habiskan topikal ni. Dan PDPR rasa pack kalau buat. Rasa pening tengok skrin lama-lama. Okay, okay. B. B dia kata melting point dia 3000. Tinggi lah ni. Ada sebab lah tu kenapa dia bagi tu kan. Okay, gas boiling point dia duduk kat bawah gas lah. Ni tengok kat sini. So 25 tu sangat jauh kan. Kat mana kedudukan 25 tu? Kita kena fikirlah. Takkan duduk kat sini 25, 3,500, tiba-tiba 25 duduk situ. Tak logik lah. So yang ini kat belah-belah sini kan 25. So solid. Sorry B ni pun solid juga. So jawapan dia lebih daripada 1 lah ni. Sebabnya ada R, substances patutnya ada S kan. Okay, C pula. So korang buatlah C solid. Nampak senang tak? Senang kan? Senang ke susah? Kalau soalan gini keluar. InsyaAllah senang teacher. Senang sebenarnya kan. Cuma kena tahu cara je lah. Liquid 0. Untuk C tu, liquid tu 0. Okay, and then gas je lah. Ni mestilah air biasa, air masak je kan sebab boiling point dia 100. Okay, 25 duduk kat mana? Sekarang ni 25 duduk kat kiri lagi ke? Kat mana? Kat kanan tapi dia kat tengah-tengah liquid dengan gas. Selagi dia tak lepas gas ni, maknanya dia dalam keadaan liquid lah. Melainkan dia, kalau dia bagi 101, ni maknanya 101 dah lepas pada 100 boiling point dia kan. Maknanya dia gas. Sekarang ni dia duduk dengan 25. Yang ni adalah area liquid lagi ni. Tak lepas lagi ke gas kan. So dia liquid lah. Ni C ni liquid. Okay, lagi ke? Panjang ke? Okay, teacher buat semua. Nanti kata tak faham lagi kan. Ni. Kalau tak hantar homework tu pun teacher tak faham juga tu. Dah bagi jawapan dah, tak faham jugalah. Okay, D 789 dengan 1447. 789 dengan 1447. Okay, 25 dia pun sama kan. Dia terlalu jauh sangat dengan 700 tu. So dia mesti dekat belah ni lah. Sangat jauh 25. So D pun adalah solid. Kalau korang salah jawapan, tolong buat correction juga D. Okay, last sekali E. E, solid, liquid, gas. Okay, negatif 98. Okay, dan ni adalah negatif 61. So korang kena tahulah kan, ni kan max kan. Kalau negatif 98 ni, dia lagi kecil daripada negatif 61 kan. Betul lah. So kosong paling besar. Okay. So 25 duduk kat mana? Kiri ke kanan? Kanan. Kanan sebab 25 kan. Yang ni kan area negatif sini kan area negatif. So 25 mesti duduk kat sini. Jauh lah kan. So-nya E ni adalah gas. Macam tu. Okay So jawapan dia A, B, D. Check lah jawapan. Okay. Ini pula. D. Which substance is ionic compound? Bila dia tanya macam ni, kita tak tengok melting point dengan boiling point. Melting point dengan boiling point tu kita just guna untuk tentukan state mana. Terutamanya dalam room temperature lah. Selalunya digunakan untuk itulah. Okay. Tapi ada juga melting point dan boiling point ni ada juga membantu. Tengok pada soalan.
Okay, ionic compound ni biasanya kita akan pergi kepada electrical conductivity. Kalau tak ingat, tak tahu, refer balik nota yang teacher bagi tahu. Okay, ionic compound dia hanya boleh conduct electricity dalam keadaan molten dan juga aqueous. Tapi dalam soalan ni dia tak ada cakap pasal molten pun. Solid dan juga aqueous sahaja. So sekarang ni ionic compound tu mesti boleh conduct electricity kat aqueous ni. Tapi tak boleh conduct electricity kat solid kan. So yang mana satu? Yang mana satu? ABCD tu yang mana satu? Substance yang mana? Yang mana? D. D lah jawapan dia. Allah, senang math set. Tu cikgu Emet teacher dulu. Cikgu Emet teacher masuk kelas ambil bawa marker pen je. Buku tak pernah bawa. Lepas tu conteng-conteng. Lepas tu teacher sadaqallah, tak faham. C substance could be diamond. Okay, diamond ni dia ada dalam subtopic 5.7 5.7 tu awak tengoklah diamond tu covalent compound. Tapi dia covalent compound dia ada dua kan, satu yang saiz kecil, satu yang giant kan, gigantic structure kan, korang tengok balik yang part tu Okay, diamond ni dia covalent compound, dia tak boleh nak conduct electricity kat mana-mana je, tapi dia ada very high melting point dengan boiling point. Boleh buka nota boleh buka nota ini diamond. Tak boleh conduct electricity. Selalunya kita kata ionic compound lagi tinggi melting point and boiling point dia daripada covalent compound. Tapi dengar sini tapi dengan syaratnya ionic compound high melting and boiling point compared to covalent compound yang bersaiz kecil. Bila kita compare dengan yang giant ni dalam silibus baru KSSM dulu tak ada cakap pasal ni pun. Bila dah ada awak kena tahu dia diamond ni dia tak boleh conduct electricity kat mana-mana pun, tapi dia very high melting point and boiling point sebab structure dia sangat besar. Nanti kan kalau siapa yang berminat ambil chemistry, nanti korang akan jumpalah dalam kimia tak organik ke, kimia apa lupa, pasal diamond. Kita belajar pasal diamond. Diamond sangat mahal sebab dia ada structure dia sendiri. And then dia ada edges yang boleh bila kita cut dia, satu side dia akan nampak shiny. And then dia sangat strong. Antara yang dalam muka bumi ni, diamond ni antara yang sangat strong. Sebab tu dia mahal lah. Okay, so diamond. Diamond ni yang mana satu? ABCD ni. Dia mesti ada high melting point and boiling point, tapi dalam masa yang sama dia tak boleh conduct electricity. Kat mana-mana state. Kat mana tu? ABCD tu yang mana? B. B, betul? Sebabnya dia very high melting point kan. Ribu-ribu ni kan. Tapi kita tengok dia tak boleh conduct electricity kat solid dengan aqueous. Macam tu Okay, ini delocalized electron. Delocalized electron mesti dia rujuk kepada metal. Metal hanya boleh conduct electricity dalam keadaan solid dan juga molten sahaja. So jawapan kat sini dia mesti boleh conduct kat solid tapi aqueous tak boleh lah kan. Okay, and then tengok. Jawapan apa A, B, C, D yang conduct A. A. Betul lah tu. A. Itu je. Mudah kan? Siapa yang tak jawab lagi, tolong tengok jawapan tu. Kalau salah pun teacher termenung jugalah. Nak buat macam mana lagi Okey, jom pergi kat nombor 4 pula. Okey, nombor 4 ni dia panjang sikit lah dia punya soalan kan. Tapi dia punya cara pattern soalan tu sama. Okey, kita pergi kat sini lah. Okay, which of the substances, ini electrical conductivity lagi. So kalau jumpa soalan yang bagi electrical conductivity ni mesti dia nak tanya kita pasal itulah ionic compound ke, solid ke, metal ke, ionic compound ke, covalent compound ke, metal ke, nak suruh teka, itulah sebenarnya. Okay, so pergi A. Which of the substance is copper? So copper ni merujuk kepada metal lah. Yang mana satu? Bila pada metal dia boleh conduct electricity dalam keadaan solid dengan molten. Ni molten pula, tak ada aqueous dah. So yang mana boleh conduct dua-dua keadaan? Obvious sangat. Mana? Why? Why dia? Okay, apa reason dia? So it can conduct electricity in solid and molten state. Macam tu lah. So how copper conduct electricity in solid state? Yang ini kita kena ada perkataan delocalized electron
and carry charge tu. Okay, teacher bagi teruslah. Okay, copper atom ada dalam nota teacher. Okay, release elektron. Elektron kena eja penuh ya. Dalam half equations, dalam equation je boleh E macam ni ataupun E macam tu. Tak ada negatif pun diterima. Okay, to form free moving delocalized electron. Tapi kalau ada perkataan delocalized electron pun dah okey. Electron. Okay. When electric is applied, delocalized electron flow and carry the charge. Sebab dia ada elektron kan. From the terlebih-lebih dah negatif. Terminal ni ada dalam nota. Kalau rasa macam tak dapat tangkap ke, pergilah kat nota. To the positive terminal. Okay. Okay. So metallic bond, nak menghasilkan metallic bond mesti kena ada stronger electrostatic forces antara delocalized electron dan juga positive ions kan yang terjadi, yang terhasil. So kalau korang tak ingat lagi pasal metallic bond tu, dia sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Cuma korang banyak benda nak fikir kan, tu yang jadi lupa tu kan. Okay, tak apa, nanti boleh tengok Okay, B. Okay, state the types of particles. Particles ada 3 sahaja, atom, ion, molecule. Jangan tiba-tiba jawab elektron ke substance chemical mengarut kan. Tu tak types of particle ni apa? Pilihlah atom ke ions ke molecule. Kita tengoklah V dengan W ni. Okay, V dengan W ni kita since dia bagi pasal electrical conductivity, so kita boleh tahu dia sama ada dia ionic compound ke, dia covalent compound ke ataupun dia metal. So pergi tengok V dengan W ni, kita dapati dia tak boleh conduct electricity kat apa-apa state kan, sebabnya solid tak boleh, molten pun tak boleh, maka dia adalah apa? Compound apa ni? Compound apakah mereka ni? Covalent. Covalent. Tolong jawab je. Covalent compound sebab dia tak boleh conduct electricity kat solid. Molten pun tak boleh kan. So dia bukan ionic. Ionic boleh dalam molten, solid je tak boleh. Kalau metal boleh dengan solid dan molten. Covalent compound kat mana-mana pun tak boleh. Okay, so dia ni adalah molecule. Molecule lah. Molecule kan neutral. Mana pennya? Tu jawapan dia. Okay, explain why substance V and W cannot conduct electricity in solid and molten state. Okay, tengok sini. Substance V and W cannot, tak payahlah apa balik. Ataupun exist exist as neutral molecules. No free moving ions in solid and molten state. Okay. Alright, so C, the boiling point of substance V is 59. So what is the physical state? Kalau physical state sama ada dia liquid ke, solid ke, gas. So kita kat room temperature. So kita kena buatlah macam tadi. Dia kata V kan, okay V buatlah macam tadi, solid, nak pergi liquid, pergi ke gas. So dia dah bagi dalam kat soalan tu, dia bagi melting point. Tengok melting point V tu apa, negatif 7. So and then boiling point V pula maknanya dia gas lah kan, 59. Kat mana kedudukan 25 tu mesti ada kat tengah-tengah ni, bukannya gas. Takkan gas pula sebab 59 paling maksimum kan boiling point dia. So 25. So jawapan dia liquid. So lukislah liquid tu kan. Lukislah. Ada jenis sikit. Sikit macam tu. Okay.
So explain why the melting point and boiling point of V are very low. Siapa sebut van der Waals tu betul. Ataupun tak nak guna van der Waals tu, dia ada nama lain Van der Waals ni sebabkan nama nama. So V kena huruf besar. Van. D huruf kecil. The. Wall huruf besar. Tapi bukan wall dinding. Nama orang ni. So kalau takut pakailah weak intermolecular forces. Ataupun kalau tak nak pakai weak intermolecular forces, cakap van der Waals forces. Dia kena ada forces sekali. Okay. Are very weak. Macam tu. Kalau cakap sini tak payahlah weak kat sini ikutlah. Tapi betul je. Okay. So bila dia melibatkan boiling point dengan melting point, dia mesti cakap pasal heat energy. So since dia very weak, lagi senang lah kita nak atasi kan forces tu. So tak perlukan banyak heat lah. So small heat energy ataupun small amount of heat energy is required to overcome forces. Overcome. Kalau forces, overcome. Kalau bond, pakai break. Term kena betul Overcome forces. Okay, kalau X state types of particle in substance X tengok kat sini. Okay, kita dapati dia boleh conduct electricity dalam keadaan X tak boleh conduct electricity dalam keadaan solid, tapi molten boleh. Agak-agak dia metal ke, ionic compound ke, covalent compound. Dalam keadaan molten je boleh, solid tak boleh. Apa dia? Tolong jawab, apa dia? X apa? Yang boleh dalam keadaan molten. Ionic compound. Ionic. Boleh dalam molten dengan aqueous, tapi soalan ni dia bagi tahu pasal solid dengan molten je kan. Ni ionic compound lah. Okay, so kenapa? Ni teacher pun buat balik. Habis ni kita akan pergi kat sketch pula. Sebenarnya redox ni tak adalah sepenuhnya hari ni redox je. Not. Sekejap tak nak buat ini. Okay, ions in ionic compound. Dia ada banyak jawapan. Kalau kata no free moving ions pun tak apa. Compound are in fixed position or boleh cakap are in lattice structure. Kita okey je. Kita okey je. Pemeriksa okey je. In solid state Sebutlah solid state. Ada soalan ke? Teacher. Kalau yang gambar raja tu boleh ke kalau kita lukis 3-3-3? 3-3 macam mana tu? Maksudnya yang 3 tu rapat-rapat. Maksudnya ada grup-grup. Boleh. Macam kalau dulu yang macam slot Cikgu Azmi tu dia suka 4-4 kan? Kalau ingat lagi lah dia suka 4. Tapi dia kata asalkan 4 dengan 4 Kalau tu dalam solid kan? 3 dengan 3 pun boleh. Okay, masih. Boleh. 4 ke 3 boleh lah. Betul lah tu. Okay. Ni kan, ni baru cakap pasal cannot conduct electricity in solid state kan. Okay, tapi kenapa dia boleh conduct dalam molten? So cakap kat sini, ions can move freely in molten state. Rasa markah ni tak banyak ni, 2 je ni bagi. Okay, so ada soalan lagi tak? Dah habis dah ni pasal ni. Dah discuss dah, supposedly hantar lah. Ellie dapatlah markah kan, walaupun teacher dah bagi jawapan kan. Dapatlah juga markah homework tu. Telur ayam tu. Okay Ada soalan? Senang ke? Nampak senang ke? Senang. Senang tau kalau boleh buat yang ni. And then lagi satu boleh tahu electrical conductivity. Tengoklah pada nota teacher. Tengok yang tu.
Okey, so seterusnya kita pergi kat soalan soalan ni. Sebelum teacher pergi kat tangent tu, kita pergi soalan ni dulu Keluar tak? Keluar teacher. Okay, siapa yang tak hantar tu? Janganlah main benda lain, tengok depan skrin lah. Teacher lagi jawapan ni. Okay. So ada yang hantar kat teacher, ada yang graf dia dah betul dah. Tapi ada a few yang salah. Tapi teacher tengok je lah dulu kan. Sebabnya nak betulkan sekali arung. Okay. So yang ni siapa yang salah boleh buat correction. Siapa yang tak buat lagi tolong buat, dah hantar ya. Okay, tengok kat sini. Merah lah. Okay, so dia kata sketch the graph as followed. Okay, ada yang hantar kat teacher kan, dia pergi buat, maksudnya dia bagi 2 eksperimen 2 graf. Bukan. Dia maksud dia ni, dia bagi 2 eksperimen, kita kena hasilkan lakaran 1 graf sahaja yang mana ada 2 eksperimen dalam tu. Macam mana? Maknanya teacher tak nak nampak 2 graf. Maksudnya 2 axis kan macam ni. Bukan. Teacher nak ada 1 sahaja tapi dalam tu ada melibatkan 2 eksperimen lah. Macam tu lah. Okay, nanti buat pembetulan. Okay, so macam mana nak tackle soalan ni? Pertamanya macam ni, teacher ajar cara teacher lah. Tak tahulah cara korang macam mana, teacher ajar macam ni. Okay, eksperimen 1, kita tengok dulu eksperimen 1. Okay. Sebelum tu kan, teacher kena bagi tahu untuk buat graf. Ni sketch bila sketch ni bukannya plot kena ada atas graf paper tu. Kalau plot ni dia mesti ada data. Ni tak ada data, dia so sketch je. So sketch pakai pensel, tak perlukan plot data-data, tak ada, sketch je. Bila plot graf, pertama sekali, mana jawapan teacher? Okay, pertama sekali kena tahu ketinggian. Nanti teacher tunjuklah mana satu. Ketinggian ni macam mana kita nak tahu daripada number of mole. Nombor 2, gradient. Gradient tu kecerunan. Yang mana satu nanti teacher tunjuk. Ini bergantung kepada, apa jadi gini? Bergantung kepada faktor. Ada berapa faktor? Ada 4 kan? Faktor kita ada size, kita ada temperature, kita ada faktor dan juga concentration. Pressure tak ada bukan tak, dia memang faktor juga tapi kita tak highlight dalam SPM sebabnya dia adalah benda yang tak boleh nak dibuat dalam lab. Bila tak ada dalam lab kita tak masukkan sekali lah, dan dia punya behavior macam concentration je. Macam tu lah. Tapi bila belajar matrik lagi detail lah, dia ada Boyle's law semua tu kan. Nanti korang dah besar tahun depan lah kan. Okay, eksperimen 1. Tengok kat sini. So senaraikan dulu apa yang dia bagi. So dia bagi kat sini, kalau cm cube ni adalah volume lah, volume 25 cm cube. Okay, rasanya teacher padam yang kat tepi ni sebabnya takut tak muat. Korang tengoklah sendiri. Sekejap. Ni teacher padam, takut tak muat. Okay. And then satu lagi molarity. Molarity dia bagi juga untuk eksperimen 1 iaitu 1.0. Okay, 1.0 mol per dm cube lah. Okay, daripada sini molarity dia bagi, volume dia bagi, kita boleh dapat number of mole. Sebab apa? Sebab bila kita nak sketch graph, kita kena tahu ketinggian. Ketinggian tu macam mana? Ni Okay. Ni ketinggian lah ni. Yang ini, yang shape tu adalah kecerunan, gradient. Okay, gradient tu ditentukan oleh faktor. Kalau ketinggian ni ditentukan oleh number of mole. Sebab tu penting kat sini kena kira number of mole. So number of mole untuk eksperimen 1 adalah 0.025. Sebab apa teacher dapat? Sebab kita boleh pakai NV over 1000. Kena 1000 sebab dia bagi dalam cm cube. Molarity kan dm cube kan. So kita nak samakan unit. So tukarlah, kena divide by 1000 lah. Okay, betul kan? Teacher dapat 0.025. Siapa yang dah buat tu kalau teacher ada salah tegur takut tak ternampak. Okay. Tengok size pula. Okay, size ni kan dia pakai chicks kan dengan granulated tu kan. So teacher nak tukar pakai powder. Sebab apa
Sebabnya chips ni kadang-kadang orang boleh keliru kan. Chips ni bukan ketulan juga kan, maksud dia ketulan. Granule pun ketulan juga kan. So biasanya kalau soalan dia akan bagi, dia supposedly cakap small chips ataupun dia kena sebutlah small dengan large tu dia kena bagi tahu. Sini macam tak clear sangat kan. That's why teacher tukar kepada powder lah. Bila powder nampak jelas kan perbezaan size tu. Powder sebut dengan ketulan. Granule ni ketulan. Okay, okay, size. Size ni adalah powder. Itu powder. Okay dah. So eksperimen 2 pula. Ni memang baby step. Teacher tunjuk baby step ni satu-satu lah maksud teacher. Okay, tengok eksperimen 2. 25. Molarity pun 1.0. So, number of mole dia akan jadi sama lah kan dengan eksperimen 1. Size, size ni faktor dia dah berbeza lah sebabnya dia dah highlight kat situ kan. Kalau dalam soalan dia tak highlight lah, awak kena cari. Granule lah tu. Sekejap Okay. Sebenarnya teacher nak sketch ni, nak ajar cara sketch. Okay. Macam mana nak sketch? Kita tahu number of mole dia sama kan? Number of mole dia sama kan? Sama kan? So at the end dia mesti jadi macam ni. Dia ada 2. Sorry, ni. At the end kan dia akan bersatu juga. Macam tu dia akan jadi satu graf. Sebabnya number of mole tu adalah jumlah solut yang ada dalam reactions tu. So at the end dia mesti jadi sama lah sebabnya jumlah solut yang react tu sama. Cuma yang berbeza dari segi kadar tindak balas dia. Ada yang cepat jadi constant, ada yang lambat jadi constant kan. Tapi at the end akan jadi sama lah sebab hasil dia mesti sama. Hasil sama sebab number of mole sama. Number of mole tu adalah kalau kita tengok balik chapter 3, mole tu apa adalah amount. Jumlah solid yang kita guna tu. So amount dia akan jadi sama lah. Sebab itulah number of mole ni dia menentukan ketinggian. Kalau sama number of mole maka at last tu dia akan jadi macam ni. Ada juga pelajar dia hantar jawapan macam ni. Macam ni. Macam tu je. Sepatutnya ni kena panjang sikit lah. Bagi nampak sikit lah dia ni. Tapi jangan lebih pada graf ni kan. Panjang tu sikit lah. Bagi nampak lah dia dah jadi constant. So sekarang ni graf ni jadi macam mana? Kita buat ini. Allah huduh no. Tak apalah saya ingat pun. Okay. Bila sketch kena ada ni lah labeling. Volume of gas. So bila sketch kan kalau soalan macam ni mesti kita buat volume of gas lah. Produk dia apa. Okay, bukan mass of reactant ni. And then dia punya x-axis mesti time taken lah sebabnya rate of fractions kan change over time taken kan. So boleh lah nak buat minutes ke, second ke, kita buat second. Okay, volume of gas tu mesti sekali dengan unit cm cube. Biasanya cm cube lah, dm cube pun betul je, sama je. Okay, volume juga kan. Okay, macam mana nak buat? Okay, teacher tahu number of mole dia sama. Makanya dua graf ni akan, at the end dia akan jadi sama. Cuma bila tu satu kan, ketinggian kita tahu, at the end dia akan jadi sama. Kecerunan. Kita dapati faktor dia yang digunakan adalah size. Dan size yang digunakan tu adalah berbeza. Maknanya kecerunan, dia cerun ke, dia kurang cerun ke, tu berbeza lah tu. So teacher boleh imagine macam ni. Satu macam ni. Satu lagi macam ni. Start pada 0 macam ni. Sama at the end tu. Okay. Cuma nak labelkan lah. Jangan tinggal macam ni je. Okay. So tengok siapa yang lagi steeper. Kalau steeper ni kan, steeper ni dia lagi dekat dengan y-axis. Kalau steeper tu maksudnya dia tinggi kadar tindak balas dia. Semakin dekat dengan y-axis, semakin tinggilah tindak balas dia. Okay, siapa? Eksperimen 1 ke 2 yang lagi cepat? Siapa yang tinggi ROR? 1. So sini high ROR tulis kat sini, high ROR. So dia ada lagi steeper lah, dia adalah lagi steeper graf dia. So sinilah 1. So yang ini 2. Kena label jangan label kat hujung. Label kat hujung salah sebab kita tak tahu sebab dia dah jadi sama tu. Buat labeling kat kecerunan yang yang berbeza tu lah. Macam tu. So ada yang hantar teacher macam ni. Siapa yang ada salah tu betul kan? Teacher faham betul dah tapi dia start kat sini, satu lagi. Ni. Dia start kat tengah-tengah, salah. Dua-dua kena start dengan 0. Sebab ni reactions yang berbeza Ni awak buat kat sini tiba-tiba maksudnya reaction tu ada gangguan lah tu, impurities kan, tiba-tiba ada macam tu, salah lah. Dua-dua kena start dengan 0. Okay, faham tak? Faham ke?
Faham teacher. Faham. Faham mungkin ambil masa sikit lah Teacher tak nak terkejar dah sebabnya sebab teacher rasa teacher boleh cover semua. Nanti bersemuka lagi senang. Teacher datang sekolah, teacher panggil korang datang kelas teacher. Okay, eksperimen 1 dengan ni. B teacher ajar. Eksperimen 1, eksperimen 2. Okay, senaraikanlah apa yang dia bagi tahu. Okay, volume. Biasa memang kena bagi tahu volume dengan molarity sebab kita nak kira number of mole. Kalau dia bagi volume saja itu bukan volume tak menentukan pun dia tinggi ROR ke, dia tinggi ketinggian ke tak. Dia kena number of mole. Sebab tu dia bagi volume dengan molarity 1.0. So number of mole dia kat sini 0.025 kan. Okay, eksperimen tengok pada ni seterusnya dia cakap pasal faktor. Faktor dia adalah temperature. Temperature dia 60. Okay, next. Volume 25 cm3. Teacher. Ada salah ke? Tak perlu kira ke volume gas? Volume gas. Oh, nak label kat sini? Ke macam mana? Tak perlu pun. Dia suruh sketch graph je. Tapi kan kalau awak nak kira volume of gas boleh lah. Tapi dia akan jadi panjang kan buat chemical equations dulu. Kena pastikan lah stoichiometry tu betul. Tapi kalau tak label pun tak apa. Setakat ni ke dia dengar kena label? Yin? Tak ada je, tak dengar. Tak ada sebab dia sketch. Dia sketch. Tapi kalau student dia label boleh tapi dengan syarat betul. Kena betul. Betul. So tinggal macam tu je lah. Setakat ni teacher tak ada lagi lah dengar. Kalau ada terdengar tu tak apa. Sebabnya teacher nanti kita orang ada lagi satu bengkel dengan cikgu lain. Teacher nanti tu yang teacher cerita nantilah. Mana dah hilang? Hilang dah gambar teacher. Jadi kalau Microsoft Whiteboard ni dia kadang hang. Dia nak canggih sangat Okay. So seterusnya yang ni. M sama tak? 1.0. Nanti teacher nak tambah soalan korang dengar soalan sebabnya ada lagi satu soalan yang graf dia pelik. Teacher akan tunjuk. Okey, 80. So faktor ni kita dah tahu dah siapa lagi tinggi ROR kan, mestilah yang lagi tinggi temperature tu. Ini high ROR. Maksudnya dia lagi steeper lah ni. Okey, adakah dia sama kecerunan dia ketinggian dia samalah sebab yang ni number of mole dia pun sama kan, and 0.025. So ketinggian akan jadi sama. So kita boleh imagine dah sebenarnya graf tu macam mana. Kita ni cakap laju kan. Mana? Okay, ni. So korang jangan lupa label. Tak perlu sebut pun gas apa. Tak perlu. Time. Time. So kita tahu ketinggian akan jadi sama, and then ROR dia inilah panjang sikit, start dengan 0. Okay, jangan nampak sangat korang guna pembaris sebab sketch macam ni jangan macam ni. Jangan. Dia kena nampak smooth macam tu, melengkung. Nak pakai boleh tapi buat helah sikit lah, jangan bagi nampak sangat korang pakai pembaris. Kalau nampak macam tu, kalau ada edges kat sini kan, tajam kan, sudut macam tu salah. Okay, so sekarang ni siapakah yang lagi steeper? Eksperimen 2. Okay. Seterusnya teacher kena bagi satu-satu juga. Sebabnya ada satu soalan tu teacher kena bagi cara nak tengok graf dia. Okay. C ni. Macam biasa eksperimen 1. Inilah tips yang teacher buat pun. Cara teacher buat. Teacher senaraikan satu-satu. Okay, volume 20. Okay, dia dah lain dah kat sini. Molarity 2.0. So dia akan menghasilkan number of mole. Teacher kira berapa tadi? 0.04. Kalau teacher salah kira, korang bagi tahu ya. Volume. Untuk eksperimen yang kedua 30. Molarity 1.0. So menghasilkan number of mole 0.03 mole.
Okay, beza dia tak sama kan? Beza dia tak banyak sangat kan, tapi dia berbeza. Macam mana nak buat pemasuk teacher? Okay, sekarang ni faktor dia ada tak faktor? Ada faktor tak? Teka, ada faktor ke tak ni? Faktor apa ni? Concentration je. Yes, concentration. Betul? Concentration. Concentration. Lagi tinggi lah buat ini. Concentration. Nak tulis pun tak apa. 1.0 lah ni. Sorry, lagi rendah lah. Jangan lupa concentration tu adalah salah satu faktor. Okay, jadi gitu. So sekarang ni kita tahu number of mole lain ni, lain. So ketinggian jadi tak sama lah tu. Dia ada dua graf dan ketinggian dia tak sama. And then akan ada yang satu steeper, yang lagi satu less steeper. So kita boleh buat macam ni. Ni korang ni lah label lah, malas nak tulis dah. Ni satu macam ni. Okay, disebabkan ketinggian, beza dia tak jauh pun, korang kena buat macam ni je. Jangan nampak jarak sangat. Jarak teacher maksudnya macam ni. Kan, cerewet kan. Tu jarak sangat tu macam double lah ni. Macam tu je, macam teacher buat kat atas je. Okay. Okay ni. Okay. So macam tu lah. Label lah. Label. Lepas tu yang lagi concentrated akan jadi lagi steeper, iaitu eksperimen 1. Ini akan jadi 2 lah. Okay, jangan lupa label. Okay, next D. Okay, D tricky. Ini soalan tricky sikit. Sebab dia tak libatkan faktor pun, tak ada faktor. Tapi dia melibatkan basicity. Basicity of acid ada monoprotic, diprotic dengan triprotic. Yang ini tricky dia. Tricky sikit lah sebabnya teacher ajar tadi kan, kita kena tengok faktor dengan number of mole. Baru kita boleh buat sketching kan. Tapi sekarang ni tak ada, kalau kita tengok nanti kan, tak ada pun faktor. Teacher ni doanya betul ke? Kita tengoklah. Eksperimen 1. Volume 25 kan. Molarity 1.0 kan. So number of mole 0.025. Faktor tak jumpa lagi. Sebab apa? Tengok kat sini. Adakah ada concentration ke? Faktor dia tengok sini. Volume 25. Molarity 1.0. Okay, number of mole sama. Okay, apa yang berbezanya kan? Kalau nak kata size pun sama powder. Tengok pada apa? Bila kata faktor kan, kalau faktor none, tak ada lah. None, tak ada. Tapi tricky kat sini. Penggunaan asid yang berbeza. Satu pakai diprotic, satu akan pakai monoprotic. So bila mono dengan di ni, dia akan menghasilkan graf yang double. Macam mana nak lukis? Macam ni. Kat sini. So korang label label jangan lupa. So dia akan jadi macam ni. Satu. Kena jarak sikit. Sekali ganda lah. Nak kata sekali ganda kan. Sebabnya di dengan mono ni dia boleh di tu dia menghasilkan 2 kali ganda. Sebab dia, kalau tengok balik pada definition dia, diprotic ni adalah menghasilkan 2 mole of hydrogen kan per molecule. Tengok baliklah tu, dia setiap kali dia ionize dia jadi 2. Dia akan jadi double lah. Double lah number of mole tu kan. So dia jadi begini. Sini label dia. Siapakah yang pakai diprotic? Eksperimen 2. Situ. Bagi nampak sikit lah lengkung sebab teacher buat kat atas screen kan. Tak comel. Itulah Naik sikit ke, naik macam ni. Bau lengkung ke. Macam tu. Okay. And then jarak tu disebabkan di dengan mono ni dia kena nampak sikit double tu. Kalau macam kat atas ni number of mole dia beza dia sikit je kan. So nampak rapat sikit lah walaupun dia lain-lain ketinggian tapi tak jauh beza sangat. Yang ni kena buat jarak sikit. At least kalau korang ukur buatlah macam, korang boleh agak lah kot dia macam double kan. Okay, E pula. E senang je. E korang tak payahlah teacher lah buat. Lambat pula kerja ni. Okay. Eksperimen 1. Volume 25.
Okay, molarity 1.0. So number of mole 0.025. So then dia ada pakai apa lagi? Tak ada. Ini catalyst. So ni faktor catalyst lah ni. So dia ada catalyst. Okay, then eksperimen 2. Volume 25. Molarity 1.0. Number of mole sama. No catalyst tak ada. So nya steeper tak steeper tu mestilah 1 kan. Ni simple je lah ni. Ni tak pelik pun. Sebab kat atas dah jumpa kan. Label. So ni nombor 1 sebab ada catalyst. Ni nombor 2. Kalau yang high ketinggian dia sangat, kalau ROR dia tinggi, tindak balas dia cepat, dia mesti lagi cerun lah. Dia lagi dekat dengan y axis. Kecerunan ni lagi dekat dengan y axis tu maksudnya dia steeper lah tu. Okay, ada lagi satu soalan. Tolong salin boleh? Tolong salin. Okay, F. Eksperimen 1. Teacher tak sempat nak type pun sebab macam baru jumpa, teringat. Of excess zinc granule tambah 40 cm³ of 0.1 mole AdM³ of H2SO4 at 30. Ini bukan ayat yang penuh lah teacher nak cepat. Data je teacher salin. Okay, 5 gram. Fraction ni pula menggunakan granul juga. Tambah 20 cm³ of 0.1 mole per dm³ H2SO4 at dia ada penambahan sikit. Tambah CuSO4, yang ni catalyst nak tulis dalam sini, takut tak tahu. Lepas ni kena tahulah. Catalyst at 30 second. Okay, ni soalan ni. Okay, kita pergi list down dulu apa dia bagi. Eksperimen 1, mass sama lah. Mass tu tak ada bagi apa-apa kesan pun. Sebabkan size pun sama, so tak ada kesan lah kat situ. Okay, pergi tengok kat number of mole. Volume 40 cm³. Sebabnya number of mole boleh bagi kita ketinggian lah. Boleh agak. Okay, akan menghasilkan number of mole 0.04 ke 0.04. Ni ikut. Kalau salah bagi tahu. Okay, temperature sama. Sama kan? So dia bila sama dia bukan faktor yang terlibat lah. Okay, so yang ni pula 20 cm³ tambah molarity dia 0.1 juga. Sekejap 40 darab 0.1 berapa? Bagi 1000. Dia ada 000 lagi kan? Korang tengoklah lagi. Kira lah. 0.002. Okay. So kat sini kita tahu dah. Okay, ketinggian tak sama ni. Memang tak sama kan. Dan tapi kat sini eksperimen 2 ni. Eksperimen 2 ni dia ada catalyst. Okay. So tengok ni macam mana teacher buat. Okay, korang labelkan. Okay, so tengok ni. Mula-mula kita tengok dulu. Siapakah ketinggian yang lagi tinggi ini? Ini kan. So dia akan hasilkan macam ni lah ADN kan. Macam ni. Okay. Lagi satu. Catalyst. Tapi siapa lagi steeper? Adakah eksperimen 1 ataupun 2? Yang mana lagi steeper? Faktor. Yang mana ada lagi steeper? Cepat jawab. 1. Kenapa 1? 2. Sebab 2 ni ada catalyst. Ni tak ada catalyst. So ni lagi tinggi high. Lagi tinggi ROR dia. So ni lagi steeper tapi graf dia rendah. Dia akan jadi gini. Ini yang pelik tu. Ni soalan objektif suka sangat keluar macam ni. So korang tembak je.
Ni macam ni. Okey. So ini kan, buat ni adalah eksperimen 1. Okey, 2 jadi macam mana? 2 ni number of mole dia rendah. So dia mesti lagi rendah lah daripada 1. Cuma dia lagi steeper. Sebabnya dia ada catalyst. Dia akan jadi gini lah. Macam tu. Okey. Kalau tak try lah cari soalan. Ni teacher ambil daripada spotlight sikit. Itu dia. So boleh faham tak? Ambil dulu soalan ni. Nanti kajilah macam mana kalau rasa macam tak dapat kan. Okey, dah habis dah. Okey tak? Teacher. Ada soalan. Yang eksperimen soalan D tadi. Saya kurang faham yang ketinggian tu, teacher. Ketinggian? Yang mana? Yang teacher cakap apa yang tak faham tu? Yang dia tak intersect. D, tak intercept? Ni? D ni pertama kan tahu kan kita kena kira number of mole kan. Lepas tu factor kan. Okay, factor ni tak ada. Sebab apa? Sebab semua sama kan. Dia pakai concentration yang sama. Lepas tu dia tak ada excess zinc powder pun zinc powder yang sama kan. Powder juga dua-dua. Dia tak ada factor. Tak ada factor yang jelas. Nak kata concentration pun 1.0. So kita cakap factor tu tak adalah. None lah. Tak ada. Okay. Tapi bila tak ada factor dia mesti ada bagi benda lah. Ada benda yang menyebabkan graf tu jadi lain. Iaitu basicity. Basicity ni yang kita belajar adalah basicity of acid saja, monoprotic, diprotic dengan triprotic. Kalau pergi balik kat definition, basicity ni bermaksud kalau mono, setiap kali dia ionize, dia akan produce satu je, H+. Kalau di, setiap kali dia ionize, kalau dia ionize, kalau molekul, dia bukan ada satu molekul je, dia ada bilion-bilion molekul sebab dia partikel kan. So once satu molekul dia ionize, dia akan, satu tu je dah boleh hasilkan dua. So bila dah banyak-banyak bilion-bilion tu dia akan jadi double lah kan. So number of mole dia akan jadi sebenarnya lagi banyak sebenarnya macam tu. Yang inilah dia sebabkan definition dia mono dengan di tu. So sebab itulah dia tak jadi sama tak at the end. Tak jadi sama pun. Walaupun number of mole yang ni yang teacher bagi tahu tricky. Kalau melibatkan basicity, so ketinggian dia tak sama dah. Sebabnya definition basicity tu tengok balik lah. Di ni menghasilkan 2 mole of hydrogen per molecule. So dia akan jadi gini lah, dia akan jadi double graph. Faham tak? Okey, faham teacher. Sebabkan apa? Diprotic. Kalau rasa tak faham yang diprotic, tahu tengok definition dia. Setiap kali dia ionize, dia produce 2 molecule of H+. 2 ions, 2 mole. Bukan 2 molecule, 2 mole of H+. So akan jadi double lah kat situ. Ini D ni tengok balik takut rasa macam tak faham ke tengok balik lah. Anda boleh PM teacher nanti kalau tak faham. Okay, so ini jawapan yang betul. So siapa yang tak hantar lagi, hantarlah siapa yang dah hantar tu tak apalah, tak payah hantar lagi. Cuma buat correction sahaja. Kalau rasa tak faham PM saja Okay. Okay, dah habis dah. Okay, dalam survey ada yang tak jawab kan. Minta take 5. Okay, teacher bagilah. Boleh ke take 5 ni? Boleh. 5 minit. Boleh teacher. Nak masuk redox ni korang. Okay, nak pergi redox ni. Dalam pukul 1:10 kita start lah. Okay.
Kalau ada yang nak ada tanya soalan, tanya je lah ya. Satu lagi pasal tangent tu, sikit lagi lah teacher pergi. Sebab redox ni, korang tepu pula. Sekejap lagi nak azan kan? Tunggu azan lah kot. Tak gaduh kot. Tunggu azan lah, tunggu azan. Azan dah. Okay, teacher. Lepas azan kat tempat teacher habis, teacher start. Okay Okay, teacher.
Okey, dah habis lah. Ni tinggal tadi 41 kan? 40 orang, 5 orang selalu missing, tak tahu siapa. Attendance. Ni lah, Azani pun nak pergi dah. Jangan. Okey, kita pergi sikit. Pergi sikit kat ni lah, redox sikit redox tak banyak pun teacher boleh pergi pun sebabnya dah nak habis kelas dah. Okey, dalam kelas, dalam group tu, teacher bagi nota teacher yang baru. Bukan baru lah, teacher dah jadikan dia dalam satu ini Korang ada lagi tak tu? Ke terus solat? Ada lagi tak? Ada teacher. Ada teacher. Ada teacher. Ada ni. Yang ini kan, sebelum kalau ingat kan, masa tu bersemuka kan, teacher bagi by part kan, 1.1 bagi. Lepas tu 1.2. So ni teacher dah adjust sikit, teacher masukkan dah bagi jadi satu ni je lah PDF kan. So dia akan jadi panjang lah. And ada penambahan sikit. Okay, so untuk hari ni kita pergi pada dua method redox sahaja. Hidrogen dengan oksigen dan teknik menjawab terus. Dan yang elektron tu sebabkan transfer of electron dia ada satu benda, kalau ingat lagi lah YouTube, rasa dah lupa kan. Transfer of electron at a distance. Yang pakai YouTube lah, bentuk YouTube tu. Bentuk U. Cube yang berbentuk U. Okay, and then change in oxidation number. Dia banyak sikit kan. So ni minggu depan next class. Okay. Alright, so dengarlah Okay, pergi kat redox ni, pergi kat 1.1 oxidation and reduction. Okay, kalau lah kita tengok pada buku teks pun, buku teks dia start dengan definition dulu. Teacher tak bagi DSKP tau sebabnya tak buka. Malas nak buka, nak habis kelas kan. Okay. Ni tengok kat learning standard lah apa yang kita kena belajar kan. So pertama sekali kita kena tahu apa itu redox. Bila kata nak describe, dia mesti ada benda yang kita boleh guna lah. Contohnya method apa yang kita nak describe. Method yang kita boleh guna untuk kita describe sama ada reaction ni redox ke bukan redox. Sebabnya bukan semua reaction ni redox reaction. Setiap apa yang awak nampak kan, macam contohnya double decomposition reaction. Double decomposition reaction adakah dia redox? Kadang-kadang soalan tanya, adakah dia redox reaction? Okay, double decomposition reaction ni bukan redox. Teacher kata bukan redox. Kenapa bukan redox? Ada sebab dia. Sebab kita ada cara macam mana nak kenal redox reaction tu. Okay. Okay, yang kedua, explain redox reaction based on change in oxidation number. Yang ini student selalu tertukar dengan charge. Nanti teacher bagi tahu lah. And then oxidation number ni, dia ada cara kita nak tulis. Ni teacher dah ada tips sikit lah. Ni teacher bagi tahu lah apa dia, macam mana nak buat pasal oxidation number ni kan. And then last kali, ini adalah displacement reactions. Yang ini kenapa kita belajar, sebabnya displacement reactions tu adalah salah satu jenis redox reaction. Okay. Sebab tu kita belajar lah, dia masukkan sikit lah apa reactions yang melibatkan redox. Okay, redox apa? Okay, redox tu sebenarnya gabungan kan, nama daripada reduction dengan oxidation. Sebab tu dah jadi redox. Kalau tengok kat sini kan, reduction, oxidation, ambil nama depan dia, jadilah redox. Okay, redox reaction. So bila dia tanya soalan, bila soalan tanya, apakah itu redox? Redox tu mesti kena cakap macam ni. Dia adalah reaction, chemical reactions. Tapi apa yang penting awak kena jawab adalah where oxidations and reductions occur simultaneously, serentak, ataupun kalau rasa tak tahu nak eja kan, simultaneously ni at the same time pun boleh. Dia kena dua-dua tu berlaku dalam reaction tu. Kalau contohnya satu reaction tu hanya oxidation sahaja yang kita jumpa, reduction tak ada, tu bukan redox lah. Kalau reduction sahaja kita jumpa, bukan oxidation, tak ada, dia tak ada, so dia bukan redox lah, dia kena together. So barulah kita panggil dia redox reaction. So yang kita belajar awal-awal tahun dulu, yang mungkin dah banyak lupa kan. So oxidations and reductions ni dia ada cara, ada method kita nak define dia. Ada method macam mana kita nak cari ataupun nak kenal pasti adakah reactions ni redox ke bukan redox. So dia ada 4. Siapa ingat yang teacher pakai perkataan apa tu? Tak ingat rasanya. Apa? Ohen. Ohen, betul? Ohen. Siapa dah buat revision so dah tahu lah Ohen.
Okay, OH ni apa dia? Okay, O ni adalah oksigen. Okay, OH. Satu lagi hidrogen. Okay, E ni elektron. Okay, N ni number. Number apa? Number oxidation number lah. Nak bagi ingat je OH tu kan. OH. Okay, hari ni teacher bagi oxidation dengan hidrogen je. Kalau sempat oksigen saja, oksigen sajalah. Okay, okay, ni teacher bagi table. Kalau lah ni OH kan. OH. Okay, teacher buatlah oxidation dengan reduction. Okay, kalau lah reactions tu, kalau melibatkan oksigen, okay, oksigen, contohnya apa kehilangan dengan loss or gain oksigen. Okay. Kalau reactions tu, kita tengok ada perubahan oksigen, pengurangan oksigen, kita panggil dia reduction kan. Kalau dia ada penambahan oksigen, kita panggil oxidation. Okay, ni tambah ni, kalau rasa tak faham lagi, kena tengok reaction, kena tengok chemical dulu, chemical equation dia. Okay, siapa yang ada penambahan oksigen selepas daripada reactions tu, kemudian daripada reaktan jadi produk kan. Awal-awal tak ada oksigen, tiba-tiba awal-awal tak ada oksigen, tiba-tiba ada oksigen attach kat dia, maknanya dia undergo oxidation. So kena ingat ni tambah tolak, tambah tolak. Tambah tolak ni maksudnya apa? Ni, tambah ni bermaksud gain, accept. Increases ni refer kepada oxidation number sahaja. Oxidation number kita tak pakai gain ataupun accept, kita pakai increase ke decrease. Sebab tu kita buat double-double macam tu Ni untuk oxidation number sahaja. Okay, kalau dia kehilangan, kalau satu substance tu dia kehilangan daripada dia ada oksigen, selepas pada reaction tu dia dah tak ada oksigen, so dia undergo reduction. Ni kalau kita tengok daripada segi oksigen lah, maknanya kalau kita nak tengok pada oksigen ni, kalau kita nak teka dia ni redox ke tak redox ke, kita kena pastikan reactions tu melibatkan oksigen lah. Kalau tak ada oksigen, kita tak boleh pakai metod pertama ni. Mungkin metod kedua, mungkin metod ketiga ataupun keempat untuk kita identify dia redox ke bukan redox. Okay. Kalau hidrogen, okay, apa-apa reactions yang kita nampak ketara lah perubahan hidrogen tu sebelum dan selepas, kita boleh pakai metod yang kedua. Kalau tak ada oksigen, kita try pula pakai hidrogen. Ada tak reactions tu melibatkan hidrogen? Ada perubahan tak sebelum selepas? So kita boleh test lah pakai hidrogen punya metod kan. So-nya, kalaulah satu-satu substance tu daripada awal tu dia ada hidrogen. Lepas tu dia kehilangan hidrogen. So dia undergo oxidation. So table ni kena hafal lah. Teacher dah bagi pemudahkan sikit lah kan. Okay, kalau lah satu substance tu dia tak ada hidrogen, tiba-tiba produk dia ada hidrogen, ada penambahan hidrogen, gain hidrogen, maknanya dia adalah reduction. Apa yang nak kena tengok, kena compare sebelum dan selepas lah. Tu maksud teacher. Gain ataupun lose tengok pada sebelum dan selepas. Okay, elektron. Kalau tolak ni maknanya dia release lah. Release. Lose. Okay. Kalau dia kehilangan elektron, dia adalah oxidation. Kalau dia ada gain elektron, dia adalah reduction. Macam tu lah. Oxidation number ni kalau increase, ni pakai perkataan increase ataupun decrease. Kalau increase, oxidation. Kalau decrease, reduction. Cumanya nak pergi detail tu, teacher kena bagi tahu lah kan. Nama pun revision gitu lah. Okay, loss or gain of oxygen ni kan, teacher pergi sini and then terus pergi kat teknik menjawab Okay ni. Kehilangan ataupun penambahan oksigen. So-nya when the substance gains oxygen, dia akan undergo oxidation. Kita panggil apa? Substance is oxidized. To undergo oxidation. Okay, satu lagi. When the substance, kalaulah substance tu kehilangan oksigen, kita cakap dia undergo reduction kan. So kita boleh cakap substance is reduced. Sebab apa? Kita tahu dia kehilangan oksigen. Kita hafal dah table kat atas kan. Ini kan. Kena faham lah tu. Tak faham nanti buat apa pula nak pakai table kan. Kalau tak faham table tu kena fahamkan dulu. Okay. So inilah dia oxidation reaction take place when reactant gains oxygen. Reduction occur apabila lose oxygen. Macam tu lah. Okay. Siapa ingat kalau lah pasal agent. Kalau oxidation reactions, dia agent apa? Siapa ingat? Kalau reducing agent. Dia terbalik kan, dia opposite. Reducing agent. Kalau yang ni reduction, dia oxidizing agent.
Okay. Ni teacher bagi tahu dah. Substance that undergoes oxidation or reduction must become agent. Agent ni lah yang menyebabkan orang sebelah tu reduce ke, orang sebelah dia oxidize ke. Dia lah agent dia. Dia lah yang jadi agent tu. Okay. Substance must always be an agent for opposite process. Contohnya that itself gone through. Maknanya kalau dia oxidation, dia adalah reducing agent. Terbalik lah. Kalau dia reductions, dia adalah oxidizing agent. Kat sini lah. Rasanya oksigen kot sempat nanti hidrogen terus kita pergi next class nanti. Okey, tengok kat sini lah tengok sini. Kita yang ni kan, reaction ni. Boleh ke pakai method untuk kita define redox ni kan? Pakai method yang pertama yang O tu, oksigen tu. Boleh lah sebab kita nampak ada oksigen dalam reaction ni dan juga selepas pun ada oksigen. Cuma dia berubah kan. So kita boleh pakai method yang pertama lah. Kita tengok Mg kan. Mg selepas pada reaction tu dia ada O dekat dengan dia kan, dekat dengan dia. Maknanya dia ada penambahan, dia ada gain oksigen. Kalau gain oksigen, cerita dia kat sini, kalau siapa yang gain oksigen, dia adalah oxidation. Kita tengok kat sebelah ni. Sebelah ni daripada oksigen, tiba-tiba last sekali dia hilang oksigen. Maknanya dia lose oksigen. Maknanya dia adalah reduction. So bila mana oxidation ada, reduction pun ada, baru kita boleh panggil dia redox reaction. Kalau let's say kan, kalau ni oxidation. Ini tak melambangkan apa-apa pun ataupun dia oxidation juga macam mustahil je kan. So dia bukan redox lah. Dia kena oxidation dengan reduction tu berjalan sekali baru kita panggil dia redox reaction. So teruslah pergi pada latihan. Okay, latihan yang part 1 je teacher bagi dulu Okay ni. Ini yang teacher bagi ni. Yang teacher bagi ni adalah soalan essay. Okay, teacher nak bagi tips sikit. Kalau essay jangan buat ayat paragraf macam AC, BMBI itulah. Okay, teacher nak jawapan awak start pada trial boleh start dah. Buat jawapan macam tu nanti, table atau point. Sebab apa? Sebab dah banyak pengalaman lah yang pemeriksa kertas. Bila dia buat dalam paragraf, satu je lah yang menanda tu manusia kan kadang-kadang terlepas point sebab dia dah serabut kadang-kadang tulisan pelajar kan. Dan dia penuh sangat. So buatlah point. Maksudnya satu ayat, satu point. Biarlah banyak habis paper pun kan. Paper kan free. Minta je lah. Kan? Buat satu lagi point. Tapi kalau rasa benda tu sesuai nak buat table, buat table. Lagilah pemeriksa suka. Lagilah dia nampak untuk dia tanda kan. Okay. Lagi 5 minit, teacher nak ajar cara ni je. Oksigen je. Okay. Lose or gain of oxygen kan. So in terms of receive or gain oxygen. In terms of receive or gain. Teacher betulkan balik lah. Sama je lah kan. Lose ataupun ni lah kan. Ni nanti teacher betulkan balik. Lose, receive dengan gain tu sama lah maksud dia. Okay So kalau oksigen, kalau gain oksigen, maksudnya oxidation. Ni tak apalah kan. Teacher bagi je lah. Lose oksigen maknanya dia reduction. Okay. Contoh soalan. Contoh ni adalah soalan AC Okay. Bila soalan AC, teacher bagi kenapa? Teacher bagi soalan AC. Banyak kan. Sebab kalau awak boleh jawab soalan AC, structure awak boleh jawab. Sebab kan, essay ni kan dia banyak-banyak macam ni kan. Kita siapa yang buat soalan kan, design soalan dia boleh pecah je. Soalan ni pada soalan pertama jadi macam structure. Ni A, siapakah yang akan undergo oxidation? Okay, B, siapakah yang oxidize? Okay, C, siapakah agent reducing agent? Oxidizing agent. Dia boleh jadi daripada essay tu, kita boleh ubah dia jadi structure. Sebab itulah sebelum ni Cikgu Azmi pernah cakap kan. Dia kata kalau budak boleh buat essay, confirm boleh buat structure. Macam tu. Okay. Terus pergi kat sini. Okay, tentukan, determine the process of oxidations and reduction in terms of oxygen. Dia dah bagi tahu siap-siap dah in terms of oxygen. Ni last Nanti minggu depan kita pergi, minggu depan next class kita fokus pada redox je. Okay, tadi sebab dah discuss benda lain kan. Okay. So pertama sekali kalau tak nampak lah antara zinc dengan PB ni kan, PBO ni awak buat chemical equations dulu. Ni soalan dia akan tinggal macam ni je awak kan. Okay, akan dapat apa? Okay, zinc dengan PB, dengan O lah. Takkan zinc dengan PB. Kan, dua-dua metal kan, mana boleh. Tak pernah jadi pula kan. Ni jadi gini. So kita tengok, bila kita buat chemical equations, kita baru nampak lah. Okay, bila soalan macam ni keluar, boleh buat table ataupun awak nak buat point. Siapa yang undergo oxidation, siapa yang undergo reduction. Yang ni boleh tukar tak? Yang ni bukan proses reaction. Yang terbaru dia nak kataan reaction.
Cathode anode tu tak payah lagi lah, tak masuk lagi kat anode tu kan. Okay ni, okay first awak tahu kat sini kan, siapa yang undergo oxidation, tengok. Okay ni tengok zinc, mestilah dengan zinc, takkan awak pair dengan zinc dengan PB pula, zinc dengan zinc lah. Kita dapati dia ada tambah oksigen, so dia adalah oxidation. Terus letak oxidation, so dia ni adalah reducing agent lah, boleh dah tahu. Terus boleh score dah kan banyak. Ni pula PB, PBO pergi ke PB, okay kita tahu dia kehilangan oksigen. Oksigen, lepas tu kalau kehilangan mestilah reduction. Lagi apa lagi point kita boleh dapat? Oxidizing agent. So bila awak dapat point kat sini, buatlah ayat. Dapatlah markah, dapat markah, dapat markah. Macam tu lah. Okay, ini adalah AC. So ni, tengok ni, zinc undergo oxidation reaction bukan proses. Because gain oxygen to form zinc oxide. Macam tu. Okay, then ni satu markah. Okay, then dua. Sebabnya ada reason dia kan, because. Okay, then ni is oxidized. Zinc is oxidized. Kalau dia undergo oxidation, zinc is oxidized. So tadi kan teacher senaraikan oxidation dah. Okay, sebutlah oxidized kan. Okay, dah. And then reducing agent belum. Cakaplah zinc act as a reducing agent. Macam tu. Okay. Dan sekali ni last PBO. PBO pula. PBO kita teacher dah senaraikan dah. Lose oxygen, reduction, so terus cakap reduce reduce. So dapat point lagi. Cakaplah lead oxide, pakai lead lah, pakai plumbum pun betul pakai lead lah. Lead to oxide, plumbum tak payah, dia pakai ions kan. Ions pun boleh, nanti teacher ajar lah next class. Lead to oxide undergoes reduction because, sebab dia cakap pasal oksigen kan, cakaplah dia lose oxygen to form lead sahaja. Sebut PBO jadi PB. Okay, and then lead to oxide is reduced. Okay, so lead to oxide as oxidizing agent. Last sekali ni kesimpulan dia. Redox reactions berlaku because oxidation and reduction occur at the same time. Teacher mungkin awak rasa macam dah serabut ke kan, tapi inilah poin-poin yang awak kena jawab dalam AC. Okay, so next class, okay, kalau boleh teacher nak awak buat satu je. Sorry, satu je Satu B. Cuba buat. Kalau tak awak tak tahu, kalau awak tunggu je teacher buat kan, nanti awak jadi tak tahu, tak faham, lupa. Okay, next class kita pergi hydrogen, lepas tu transfer of electron, oxidation. Okay, so itu sahaja untuk kelas hari ini. Thank you semua. Kalau ada soalan tanya teacher. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam, thank you teacher. Thank you teacher. Okay.